Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersua kita kali yang ketiga dalam membicarakan tentang sedikit sebanyak tafsir surah Al-Fatihah. InsyaAllah pada hari ini saya akan melengkapkanlah tafsir surah Al-Fatihah. Cukup 3 kali pertemuan kita habiskan surah Al-Fatihah, kerana surah Al-Fatihah ni memandangkan yang merupakan satu surah yang agak core kepada ataupun yang agak asas ataupun yang utama dalam surah-surah Al-Quran. Jadi saya memilih untuk membincangkannya secara detail berbanding surah-surah lain yang akan dibentangkan pada minggu-minggu akan datang. Jadi untuk hari ini ayat yang akan kita dengar dan kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan ayat kelima sampailah ayat yang ketujuh. Pada minggu lepas saya dah nyatakan tentang tafsiran Alhamdulillahirabbil alamin sampai Maliki Yaumiddin. Saya juga nyatakan tentang keyword-keyword yang boleh kita gunakan untuk kita teringat ataupun untuk kita faham tentang tafsiran secara ringkas bagi ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Jadi pada hari ini kita akan mulakan dengan apa yang kita boleh katakan ayat yang kelima. Ayat kelima. Jadi ayat kelima ini merupakan ayat yang kalau misalnya kita lihat bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau terjemahan secara harfiahnya ataupun terjemahan secara mudahnya, iyyaka na'budu, kepada engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami memohon pertolongan. Itu terjemahan secara harfiah ataupun secara mengikut hurufnya. Manakala kalau misalnya kita nak lihat tafsiran secara ringkasnya, apakah yang dimaksudkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Saya boleh katakan hasil daripada kita lihat tafsiran-tafsiran yang dikatakan oleh ulama-ulama dulu, kita boleh katakan tafsir ringkasnya adalah hanya kepada engkau, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami mengkhususkan ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah kami memohon pertolongan bagi seluruh urusan-urusan kami. Itu tafsiran secara ringkas. Kalau ditanyakan apakah keyword yang boleh saya kongsikan bagi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, keywordnya adalah mentauhidkan Allah. Sama ada dari sudut beribadahnya dan juga dari sudut meminta pertolongan. Bila dilihat perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada 2 perkara yang nak ditekankan di sini, tentang ibadah dan juga tentang pertolongan. Seperti mana yang dinyatakan tadi, hanya kepada engkau ya Allah kami mengkhususkan ibadah. Hanya kepada engkau ya Allah kami mengkhususkan ibadah. Jadi perkataan iyyaka itu didahulukan, maf'ulun bih didahulukan. Ikutkan kita boleh je nak sebut na'buduka, kami beribadah kepada engkau ya Allah, tapi maf'ulun bih itu diawalkan, jadilah iyyaka na'budu. Jadi para pentafsir menyatakan pendahuluan maf'ulun bih ini menunjukkan bahawa berlakunya pembatasan. Maksudnya di sini iyyaka na'budu maksudnya ibadah kita dibataskan hanya kepada Allah. Ataupun dalam bahasa Arabnya hasru. Okey. Jadi pengulangan iyyaka. Okey, iyyaka ni diulang 2 kali, iyyaka na'budu dengan diulang pada iyyaka nasta'in. 2 kali diulang iyyaka ni.
mengikut para pentafsir, iyaka ini, majoriti pentafsir kata iyaka ini diulang nak menunjukkan, nak memerihalkan pentingnya kita mengutamakan ataupun meletakkan Allah sebagai fokus kita beribadah, dan juga dalam menjadikan Allah sebagai penolong kita. Okey. Jadi iyyaka na'budu, kita pergi dulu tafsiran iyyaka na'budu secara detail. Iyyaka na'budu itu menurut tafsir Ibn Katsir merupakan satu penafian terhadap kesyirikan. Ibn Ashur kata iyyaka na'budu itu merupakan satu sindiran kepada orang-orang musyrikin yang mana mereka ni beribadah kepada entiti selain pada Allah. Jadi nak menafikan akidah kita tak sama dengan akidah orang musyrikin, maka awal-awal lagi kita khususkan ibadah kita hanya kepada Allah. Penafian kepada kesyirikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Okay, jadi secara tidak langsung kita perasan na'budu tu, iyyaka na'budu didahulukan berbandingan wa iyyaka nasta'in, nak menunjukkan bahawa matlamat kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk Allah, matlamat kita yang pertama dan yang utama adalah ibadah. Okay. Tapi apakah maksud ibadah? Berlaku perbincangan antara para pentafsir dan juga antara ulama-ulama dalam pelbagai bidang. Apakah yang nak dimaksudkan, apakah yang diertikan sebagai ibadah? Secara umumnya mereka boleh katakan bahawa ibadah ini adalah segala perbuatan yang diredai oleh Allah. Sama ada perbuatan tu mengikut arahan ataupun menjauhi larangan. Okay, ibadah juga ada yang mengatakan, ada juga kata ulama yang mengatakan bahawa ibadah itu merupakan perbuatan mukallaf yang mana berlawanan dengan nafsu, yang dilakukan demi mengagungkan Allah. Itu adalah ibadah. Sebab itulah dalam Islam, bila mana kita nak beribadah sangat luaslah. Ada ibadah khususnya, ada ibadah umumnya. Tapi apapun nak ditekankan pada perkataan iyyaka na'budu ni, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah bila diceritakan, ibadah ni kadang-kadang kita buat kerana kita takutkan Allah. Kadang-kadang kerana kita nakkan pahala. Tetapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ibadah yang betul-betul berkualiti, berada di tahap yang tinggi adalah ibadah yang berasaskan cinta, bukan berasaskan pahala ataupun dosa. Ini pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi perkataan iyyaka na'budu ni kita perasan. Kalau tafsiran ringkas ni tadi apa? Tafsiran ringkasnya hanya kepada Engkau ya Allah kami mengkhususkan ibadah. Kami digunakan perkataan nun, ada perkataan nun na'budu kat sini. Diletakkan perkataan kami di sini sebab apa? Ada dua pandangan ulama, ada mengatakan nun ataupun kami ini nak menunjukkan bahawa menunjukkan kepada kami. Okey, kami dalam bahasa Arab ada dua. Satu, kami yang betul-betul menunjukkan kita ramai. Satu lagi kami yang menunjukkan bahawa kita ni berada di tahap ataupun di maqam yang tinggi. Jadi di sini kami yang dimaksudkan kat sini, ada ulama kata nak menunjukkan bahawa kita ni berada di maqam yang tinggi. Sebab apa kita dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah yang kelima ni disebutkan na'budu. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan bahawa apabila kita beribadah, maka secara tidak langsung kita berada di tahap yang tinggi, berbeza dengan masyarakat-masyarakat lain yang tidak beribadah, makhluk-makhluk lain yang tidak beribadah. Okey, jadi kerana kita beribadah, maka kita dianggap sebagai makhluk yang tinggi tarafnya, dan akhirnya di dalam surah Al-Fatihah nak menzahirkan ketinggian martabat kita, diletakkan perkataan na'budu. Dan berdasarkan juga ayat Quran, kalau kita perasan, apabila ayat Quran nak mengangkat darjat Nabi, okey, ayat Quran nak mengangkat darjat Nabi Muhammad, antara uslub yang digunakan oleh ayat Quran dengan menggunakan perkataan abdun. Ketika mana penceritaan berdasarkan penceritaan penurunan Al-Quran, digunakan perkataan abdun. Penceritaan Nabi menyampaikan dakwah, digunakan perkataan abdun.
Isra', peristiwa Isra' digunakan juga perkataan abdun. Jadi dengan melalui ibadah ini, secara tidak langsung diri kita akan menjadi mulia. Sebab itulah sebab itulah dalam surah Al-Fatihah ini menggunakan perkataan na'budu, kami beribadah. Itu pandangan ulama yang mengatakan kami itu menunjukkan kita berada di martabat yang tinggi. Ada juga yang mengatakan perkataan kami di sini adalah menunjukkan ramai. Bermaksud di sini yang pandangan ulama yang mengatakan ini maksudnya bahawa makhluk yang beribadah kepada Allah bukan diri kita seorang saja, tetapi makhluk yang beribadah kepada Allah merupakan semua makhluk yang berada di dunia ini, khususnya manusia yang beriman. Jadi semua orang beriman, masing-masing mengakui bahawa Allah sahaja merupakan Tuhan yang layak disembah. Itu perkataan iyyaka na'budu. Dan apa pula wa iyyaka nasta'in? Iyyaka nasta'in, kalau misalnya iyyaka na'budu tadi nak nafikan kesyirikan, iyyaka nasta'in pula nak nafikan kemampuan dan kekuatan. Kemampuan dan kekuatan yang hakiki, yang mutlak hanya milik Allah. Okay? Jadi melalui perkataan wa iyyaka nasta'in ini, kalau perasan, iyyaka ini diulang juga tadi macam saya katakan, diulang pada iyyaka na'budu dah guna. Lepas tu kita guna pula wa iyyaka nasta'in. Kenapa tak disatukan saja iyyaka na'budu wa nasta'in? Jadi ada ulama perbincangkan, ulama kata dalam kes ini nak tunjukkan bahawa iyyaka yang pertama berbeza dengan iyyaka yang kedua ni. Iyyaka yang pertama nak menunjukkan betul-betul kita akan beribadah semata-mata kepada Allah. Okey, hasrun haqiqiyun. Manakala iyyaka nasta'in, kita meminta pertolongan kadang-kadang bukan kepada Allah. Kadang-kadang walaupun secara hakikatnya memang hanya Allah lah yang mampu memberikan pertolongan yang secara hakikatnya tetapi secara realiti kita hidup kat dunia ni, kadang-kadang kita meminta pertolongan daripada makhluk, daripada kadang-kadang kita memerlukan bantuan daripada alat-alat tertentu. Jadi memandangkan adanya pertolongan yang kita peroleh daripada sesuatu yang selain daripada Allah, maka iyyaka nasta'in diwujudkan. Okey, iyyaka nasta'in nak menunjukkan bahawa iyyaka na'budu, pengibadatan kepada Allah itu betul-betul hakikatnya memang tak ada Tuhan yang selain Allah, memang tak boleh nak kompromi dah. Wa iyyaka nasta'in merupakan satu kompromi terhadap bantuan-bantuan yang kita sandarkan bukan kepada Allah. Okey, adakah ia membawa kepada kesyirikan ataupun tidak, itu berlaku khilaf dalam ulama. Perkara ni kita boleh lihat dalam kata-kata Abu Al-Baqa di dalam kitab kuliah dia. Kemudian wa iyyaka nasta'in ini juga kalau perasan kehadapankan, bukan dikemudiankan berbanding dengan wa iyyaka nasta'in, sebab nak ingatkan bahawa matlamat kita hidup kat dunia ni adalah untuk beribadah, bukannya nak demand macam-macam kat Allah. Itu matlamat utama kita. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita boleh mudah beribadah. Bukannya kita nak minta macam-macam pertolongan seolah-olah itu adalah matlamat kehidupan kita. Disebabkan itu iyyaka nasta'in itu diletakkan di kedua. Okey? Jadi wa iyyaka nasta'in ini menunjukkan bahawa pergantungan harap kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perasan dalam surah Al-Fatihah ayat pertama sampailah ayat yang keempat, semuanya tak ada menggunakan perkataan kami, engkau, dia tak ada gunakan perkataan tu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Sampailah Maliki Yaumiddin, Tuhan pemilik hari akhirat, hari pembalasan. Kalau kita perasan tidak ada pun menggunakan perkataan kamu, perkataan engkau, perkataan kami, perkataan saya. Tiba-tiba dekat ayat yang kelima ni digunakan. Menurut
Ibnu Katsir dan juga Ibnu Ashur bahawa ini nak menunjukkan bahawa bila mana kita memuji Allah, dan pujian itu akan menyebabkan Allah itu seolah-olah berada dekat dengan kita, berada dekat dalam hati kita, maka pada ketika itu kita sudah boleh untuk berkomunikasi dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tafsiran secara detail tentang perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara ringkasnya macam saya nyatakan tadi, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengkhususkan ibadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan bagi seluruh urusan-urusan kami. Urusan-urusan apa menurut Ibn Ashur? Urusan-urusan yang dimaksudkan di sini adalah urusan-urusan yang mana yang tidak boleh untuk orang yang tidak boleh manusia jayakannya. Sebab dalam kehidupan kita ada perkara-perkara yang kita tak pasti dan kita tak dapat kawal. Jadi bila mana kita berhadapan dengan perkara yang tidak pasti, perkara yang kita tak dapat kawal, pertolongan yang hakiki, yang wajar untuk kita kita perlu bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Iaitu yang dimaksudkan dengan iyyaka nasta'in menurut fahaman Ibnu Ashur. Itu perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau misalnya kita nak tadabbur, kita boleh bermuhasabah, kita tanyakan pada diri kita, adakah kita ni selalu dahulukan ibadah ataupun kita selalu meminta-minta kepada Allah tanpa beribadah? Adakah kita rasa bangga dengan ibadah kita? Sebab kalau kita dengar tadi, ibadah ini boleh memuliakan kita. Adakah kita rasa bangga bila mana kita beribadah ke rasa malu? Adakah kita ini meletakkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%, ataupun ada kita meletakkan pengharapan kepada entiti yang berlainan? Itu antara muhasabah yang boleh kita ketengahkan bila kita membaca tafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antara perkara yang boleh kita amalkan, maksudnya bila kita nak beribadah, betanya beribadah secara berjemaah lah. Na'budu, kami beribadah, kami meminta pertolongan. Seterusnya, pentingkan keredaan Allah bagi setiap perbuatan kita. Kita sepatutnya juga berbangga dengan ibadah dan utamakan ibadah kita, dan tak salah untuk meletakkan semua pengharapan kita 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya bila mana ia melibatkan urusan penting bagi kehidupan kita. Itu tadabbur yang boleh kita secara ringkas kita boleh kaitkan bila mana mempelajari tentang tafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ni kalau misalnya kita lihat terjemahan dia, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu tafsiran ringkas dia. Itu terjemahan dia. Tafsiran ringkasnya, tunjukkanlah kami, bimbingilah kami, ilhamkan kami, dan tetapkanlah kami di jalan yang lurus, iaitu Islam. Itu terjemahan yang ringkas. Tunjukkanlah kami, bimbingilah kami, ilhamkanlah kami, dan tetapkanlah kami di jalan yang lurus, iaitu Islam. Keyword yang saya boleh gunakan bila mana berkaitan dengan ayat ihdinas siratal mustaqim, doa yang terbaik. Doa yang terbaik untuk diri kita, untuk kehidupan kita, ihdinas siratal mustaqim. Jadi di sini kita boleh lihat, kerana itu tafsiran secara ringkas. Jadi kita boleh lihat bagaimana Al-Quran yang mengajarkan kepada kita kalau nak minta sesuatu macam mana adab dia. Adab dia mula-mula puji. Lepas puji elok-elok, barulah kita buat satu permintaan. Perkataan ihdina menurut para ulama ada pelbagai tafsiran. Ada yang kata tetapkan, sabit, bimbing, irsyad, ataupun kemudian taufiq, ataupun tunjukkan, ilhamkan, ajarkan. Itu adalah maksud-maksud yang bagi saya kita boleh gunakan pada mana-mana untuk memudahkan kita mentadabbur perkataan ihdina. Andai kata pada ketika itu
itu kita memerlukan bimbingan. Ihdinas siratal mustaqim. Andainya pada ketika itu kita memerlukan pengajaran dalam kehidupan. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi gunakan tetap, bimbing ke, taufik ke, tunjuk ke, ilham ke, ajarkan. Mana-mana pun tidak mengapa. Sebab apa? Di dalam ulama nak mentafsirkan ayat Al-Quran, tidak ada satu perkataan yang tepat boleh digunakan untuk mentafsirkan Al-Quran secara 100%. Jadi disebabkanlah itu para ulama berbeza-beza di dalam mengungkapkan perkataan yang paling hampir. Jadi perkataan yang paling hampir kepada ihdina, ada yang katakan irsyad, ada yang mengatakan taufik, ada yang mengatakan itsbat, ada yang mengatakan ilham, ada yang mengatakan ta'lim dan macam-macam lagi. Okey? Jadi itu maksud ihdina. Ihdina ni dia berbeza, dia akan bertukar maksud bila ihdina. Okey, hidayah ni bukan ihdina, hidayah ni dia maksudnya bergantung kepada cara penggunaan maf'ulun bih. Hidayah ni dia boleh ada dua maf'ul dalam Al-Quran lah. Ada dua maf'ul. Ada yang mana hidayah itu dia memang terus ada dua maf'ul. Ihdinas siratal mustaqim, tak ada guna huruf jar, tak ada guna huruf apa-apa. Ihdinas siratal mustaqim, na dengan sirat, dua maf'ul jelas-jelas. Ada pula hidayah, perkataan huda dalam Quran, maf'ul pertama tak ada masalah, digunakan macam biasa, tapi maf'ul kedua dikaitkan dengan perkataan ilah. Kalau macam ni selalunya dikaitkan huda kat sini bermaksud bimbingan dengan isyarat lah. Kalau misalnya huda itu maf'ul kedua je, maf'ul keduanya dikaitkan dengan perkataan lam. Tadi dikaitkan dengan perkataan ilah, kemudian dikaitkan dengan perkataan lam pula. Okey, perkataan lam. Di sini kita akan mengatakan hidayah ataupun perkataan huda yang dimaksudkan pada ayat tersebut bermaksud jadikan, taufikkan. Okey, itu maksud huda di dalam Al-Quran lah. Perkataan huda dalam Quran kalau kita tengok dalam kitab Wujuh wan Nazair, dia ada sampai berbelas-belas maksud. Okey, dan ada pandangan ulama mengatakan ini satu bentuk takalluf. Tapi bagi kita nak mentadabbur tak ada masalah. Ini merupakan satu bentuk bantuan kepada kita. Dengan syarat bila mana kita nak mentadabbur, kita bukan mengeluarkan hukum. Okey, jadi ihdina. Perkataan huda, perkataan huda ni hidayah lah dalam bahasa Melayu. Hidayah ni dia dalam bahasa Arab, bila perkataan hidayah dia maksudnya benda yang menuju ke arah kebaikan. Benda yang menuju ke arah kejahatan tidak dianggap sebagai hidayah. Ibn Ashur kata hidayah ni ada majoriti hidayah ni ada 4 jenis lah. Satu hidayah yang mana dia merupakan ilham untuk kelangsungan hidup manusia. Satu hidayah yang mana di dalam bentuk ilmu, yang mana ilmu tersebut dapat membezakan yang baik dengan yang buruk. Satu lagi hidayah yang mana tidak dapat dicapai oleh akal dan perlu bantuan kepada benda luar, benda-benda yang ajaib. Contohnya macam bantuan Rasul, bantuan Al-Quran, bantuan kitab-kitab terdahulu. Itu ilmu yang tidak dapat dicapai oleh akal. Dan hidayah yang keempat ialah pengetahuan tentang hakikat sebenar sesuatu. Dan pengetahuan itu akan membuatkan kita beruntung di hari akhirat. Ini hidayah yang memang sangat tinggilah tahapnya. Jadi kalau kita perasan ihdina ni, kita ambillah perkataan ihdina ni, kalau tafsiran ringkasnya tunjukkanlah kami, tunjukkanlah kami. Tunjukkanlah kami, bimbingilah kami. Kita ulang banyak kali. Tunjukkanlah kami jalan lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Setiap kali kita solat kita mengulang perkataan ini. Kenapa diulang? Ulama kata dalam kes ini kita mengulang perkataan ihdinas siratal mustaqim kerana untuk kita pengulangan ini merupakan satu bentuk untuk kita berdoa supaya kita sentiasa berada di jalan yang lurus. Kalau memang kita dah berada di jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim adalah satu doa untuk kita kekal dalam jalan yang lurus. Kalau kita belum ada lagi, maksudnya adalah satu permintaan untuk kita masuk dalam jalan tu. Kalau misalnya kita dah kekal, dah lama kekal, mungkin juga ulama kata ini merupakan satu bentuk permintaan kita nak lebih. Kita nak betul-betul jalan lurus yang betul-betul tak ada kompromi lah. Okay, jadi itu yang dimaksudkan dengan ihdina. Kita berulang-ulang sebab apa?
bukannya kita rasa kita dah berada di jalan yang lurus, dah berada di jalan Islam, kita dah tak perlu nak berdoa, kena sentiasa berdoa. Jadi perkataan ihdina, itu tafsiran ihdina secara detail. Perkataan as-siratal mustaqim. Okay, perkataan siratal mustaqim ni menurut ada 3 jenis bacaan. Satu yang menggunakan sin, sirah, satu menggunakan sad yang biasa kita guna, yang maklum, satu yang mana dia perkataan dia bunyi dia antara sad dengan za. Okey, itu tak apalah, itu merupakan yang kita namakan sebagai cara bacaan lah, qiraat. Jadi ada orang dia persoalkan, kalaulah kan dekat dalam mushaf menggunakan sirat ni menggunakan perkataan sad, tapi kenapa ada pihak, ada qiraat yang membaca dengan menggunakan sin? Jadi ada, saya tak ingat mana pentafsir yang menjelaskan ni, tapi dia mengatakan perkataan bagi mereka yang menganggap bacaan yang betul adalah menggunakan perkataan sin, pada pandangan mereka, kenapa digunakan perkataan sad dekat mushaf? Kenapa digunakan? Kerana untuk mengingatkan kepada orang-orang yang membaca huruf sin ni, menggunakan huruf sin ni, bahawa ada satu bacaan yang kurang popular, iaitu menggunakan huruf sad. Manakala pada pandangan qiraat yang mengatakan sirat ni menggunakan huruf sad, bukan huruf sin. Dia nak katakan di sini pada hujah mereka lah, huruf sad ini diletakkan dalam mushaf kerana ini adalah perkataan yang asalnya, yang bunyi sin itu bukan perkataan asal. Nah, ini adalah pandangan hujah setiap ashab qiraat masing-masing. Mana yang rajah itu bukan urusan kita, sebab dua-dua itu merupakan satu qiraat yang betul. Okey, jadi itu berkata maklumat tambahan tentang qiraat. Okey, as-siratal mustaqim, kita pergi kepada tafsiran siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini mengikut Imam Tabari, iaitu jalan yang jelas, tidak bengkang bengkok. Okey, tak bengkang bengkok, lurus. Okey, jalan yang jelas, tak bengkang bengkok. Setiap perbuatan, setiap perkataan ataupun perbuatan yang membawa kepada kebaikan, dalam bahasa Arab kita akan sebut sirat. Tapi sirat ni ada 2 jenis. Satu sirat yang mustaqim, satu lagi sirat yang bengkang bengkok. Jadi kat sini kita nak tekankan, ayat Quran nak ditekankan bahawa sirat yang membawa kepada kebaikan ini adalah siratal mustaqim. Apakah siratal mustaqim yang sebenarnya? Ada ulama kata siratal mustaqim itu bermaksud Al-Quran. Ada yang katakan Islam, ada kata kebenaran, ada kata Rasulullah dan para sahabat. Dalam kes ini, siratal mustaqim mana-mana pun boleh kita guna. Bila mana kita ikut Al-Quran, maka kita akan ikut ajaran-ajaran Islam, sebab Al-Quran itu juga menyuruh kita mengikut sunnah, menyuruh kita mendengar kata-kata Nabi. Kalau kita kata Islam, kita pun juga akan mengikut Al-Quran. Kalau kita kata maksud siratal mustaqim itu kebenaran, maka confirmlah kita maksudkan kebenaran itu dengan Islam, dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga kalau kita kata Rasulullah dan para sahabat, yang dimaksudkan siratal mustaqim itu jalan yang Rasulullah dan para sahabat gunakan, maksudnya Islam ataupun Al-Quran. Itu yang jadi sebenarnya perselisihan pandangan antara para ulama ini disebabkan para ulama tidak menjumpai, bukan tidak menjumpai, dia pada pandangan yang paling dekat dengan maksud yang paling dekat dengan perkataan siratal mustaqim ni apa. Dan inilah pada pandangan mereka istilah yang paling sesuai. Sebab itulah ada beberapa perbezaan pandangan. Okey, itu maksud ihdinas siratal mustaqim, yang mana tunjukkanlah kami, bimbingi kami, ilhami kami, dan tetapkanlah kami di jalan yang lurus ataupun Islam. Dalam kes ini saya memilih untuk mengatakan siratal mustaqim ni Islam, lebih mudahlah. Okey, tadabbur, kita boleh nak bermuhasabah, kita boleh tanya pada diri kita, ada tak usaha kita untuk kita ni kekal dalam jalan yang lurus? Kalau kita perasan tadi, adab berdoa yang diajar dalam surah Al-Fatihah, kita puji dulu, kemudian kita baru minta buat permintaan, buat munajat. Ada tak kita menjaga adab berdoa tersebut?
Kemudian kalau kita perasan ihdinas siratal mustaqim ini merupakan satu doa yang sangat bagus untuk diri kita sebab ada banyak jenis hidayah ya. Kita bukan pelbagai sangat jenis hidayah yang perlu kita perlukan untuk kelangsungan kehidupan kita. Jadi kalau kita perasan ihdinas siratal mustaqim ini merupakan satu doa yang jami', yang lagi manik, yang tepat, yang merangkum banyak perkara. Jadi kita boleh tanya juga pada diri kita, banyak doa yang aku guna. Sebenarnya doa yang aku guna tu betul ke, tepat ke? Ya, kadang kita minta benda yang tak betul. Jadi dalam kes ini kita boleh nak antara amalan yang boleh kita nak kaitkan di sini adalah kita berusaha untuk kekal pada jalan yang lurus, pada jalan Islam. Kalau nak berdoa, kita jaga adab kita berdoa, puji Allah, beribadah kepada Allah terlebih dahulu. Jangan putus asa dengan doa. Ulang banyak kali. Teruskan walaupun masih belum makbul. Dan lagi satu, banyakkan doa, banyakkan amal doa yang maksur. Doa yang maksur ini doa yang mana memang paling tepat, yang paling jamik, paling manik lah saya kata. Okey? Itu ayat yang ke-6. Manakala ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Terjemahannya kalau kita lihat jalan-jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan orang yang engkau murkai dan bukan orang yang sesat. Itu terjemahan. Apakah tafsiran ringkas dia? Iaitu tadi ihdinas siratal mustaqim. Jadi siratal ladzi. Jadi ayat yang kelima ni kita anggap satu tafsiran. Okey, kepada perkataan sirat, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka seperti jalan para nabi, siddiqin, orang syahid dan orang soleh. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, iaitu jalan golongan yang tahu tentang kebenaran tapi tak praktikkannya seperti golongan Yahudi. Dan bukan juga jalan-jalan orang yang sesat, iaitu golongan yang hilang ilmu dia sehingga dia keliru, tidak temui jalan kebenaran seperti golongan Nasrani. Jadi di sini kita boleh nak katakan keyword, okay? Keyword yang terdapat bagi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini adalah prinsip yang prinsip hidup terbaik. Prinsip hidup yang terbaik adalah jalan orang-orang yang Allah kurniakan nikmat. Siapakah yang orang kurniakan nikmat ni? Ada pelbagai pendapat. Ada kata orang beriman, ada kata orang Islam, ada kata orang yang diberikan hidayah, yang beristiqamah. Tapi senang kata orang yang dapat nikmat ni adalah orang yang mukmin yang beriman lah, orang yang taat. Sebab itulah dalam tafsiran ringkas tadi kata jalan para nabi, jalan para siddiqin, orang syahid dan orang soleh. Dan nikmat yang ditekankan di sini menurut para ulama, majoriti nikmatnya adalah nikmat yang bersifat ukhrawi, walaupun nikmat duniawi termasuk juga. Tapi kalau kita fikir jalan orang beriman, jalan orang taat, jalan orang yang syahid, apa semua tu banyaknya nikmat ukhrawi. Dan jelas kat sini kita perasan, kita kaitkan nikmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. An'amta alaihim. Kalau perkataan ghairil maghdub tidak dikaitkan dengan nama Allah. Tak ada pun perkataan yang kata engkau yang marah, tak, ghairil maghdub. Begitu juga dengan waladdallin, tidak dikaitkan dengan perkataan Allah, seolah-olah Allah nak katakan bahawa Allah murka kepada mereka. Orang ini digelar sebagai sesat bukan pilihan Allah, bukan Allah yang nak, tetapi dia orang yang nak. Bukan Allah yang nak, tetapi dia orang yang hendak. Itu tindakan mereka yang membuatkan mereka layak menjadi ghairil al-maghdub alaihim dengan waladdallin. Okey. Jadi seterusnya ghairil maghdub, okey, orang yang macam saya katakan tadi tiada amalan tapi ada ilmu, macam orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi lah, orang-orang Nasrani. Okey. Orang-orang Yahudi macam orang-orang Yahudi yang mana tidak ada ilmu, ada ilmu tapi tak ada amalan. Jadi kita nak faham ghairil maghdubi alaihim ni, kita ingat orang Yahudi, tapi bukan semata-mata orang Yahudi. Okey, sesiapa yang mana dia ada ilmu tapi tak amal, berkemungkinan dia boleh jadi macam orang Yahudi.
Waladhdallin adalah orang yang mana dia ilmu tentang kebenaran tu tak ada. Sampaikan dia hilang ilmu, hilang amal macam orang Nasrani. Okey, macam orang Nasrani yang mana orang yang sesat. Jadi di sini perkataan yang mudah untuk kita terjemahkan waladhdallin ini adalah golongan Nasrani. Tapi adakah golongan Nasrani sahaja milik waladhdallin ini? Tidak semestinya. Berkemungkinan juga kita boleh terpesong masuk sampai dalam golongan waladhdallin. Kena berhati-hati. Okey? Tidak dikaitkan nama Allah dengan perkataan ad-dhalin dan perkataan ghairil maghdubi alaihim. Telah saya nyatakan tadi. Okey, dan perkataan lam waladhdallin. Tadi ghairil maghdub. Lepas tu ini pula ada waladhdallin. Nak tunjukkan kepada kita ghairil maghdubi alaihim satu golongan, waladhdallin satu golongan yang lain. Boleh je ikutkan ghairil maghdubi alaihim waddallin. Boleh je lam tu dihilangkan. Sampaikan ada menganggap lam ini adalah lam tambahan yang tidak ada apa-apa maksud. Tapi yang nak ditekankan kat sini adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Waladhdallin itu lam, kewujudan lam itu menunjukkan bahawa ada dua golongan. Satu golongan yang dimurkai dan lagi satu golongan yang sesat. Okey, antara tadabbur yang boleh kita kaitkan, kita boleh muhasabah di manakah kita dalam an'amta alaihim ke, maghdub alaihim ke, dhalin ke. Adakah kita pernah amalkan ilmu kita? Ada tak kita jaga ilmu kita? Antara amalan-amalan yang boleh kita gunakan adalah sentiasa muhasabah, sentiasa amalkan ilmu yang ada, sayangkan ilmu dan jangan lupakannya. Ilmu tu mainkan peranan penting sama ada kita berada di dalam golongan maghdubi alaihim ataupun waladhdallin. Okey? Yang terakhir tentang perkataan amin. Amin kalau di dalam solat, adakah ia wajib disebut? Mengikut ulama tafsir, sunat muakkad untuk disebut. Okey, sunat muakkad untuk disebut. Okey, maksud dia Allahumma istajib. Ya Allah, makbulkanlah. Cara bacaan dia macam mana? Nak panjangkan alif boleh, nak pendekkan alif pun boleh. Tidak ada perkata satu cara yang salah di sini. Okey, jangan salah bunyi sudahlah. Okey, dan mengikut satu riwayat, antara perkara yang dicemburui oleh orang-orang Yahudi kepada kita orang Islam adalah kata-kata amin kita di belakang imam. Itu antara, ini riwayat hadis Aisyah kalau tak salah saya, yang mana menunjukkan bahawa orang Yahudi antara benda yang dicemburu kepada kita adalah kata-kata amin di belakang imam. Jadi sekadar itu sahaja perbincangan kita, perkongsian saya terhadap surah Al-Fatihah. Saya harap ia boleh menjadi satu panduan ringkas kepada pendengar-pendengar sekalian tentang tafsiran surah Al-Fatihah, dan juga untuk peringatan dan juga perkongsian ilmu surah Al-Fatihah ini boleh digunakan pada setiap aspek kehidupan kita. Kita nak cari formula kejayaan, boleh gunakan surah Al-Fatihah. Waktu kita marah, kita gunakan surah Al-Fatihah untuk tenangkan kita. Waktu kita putus asa, boleh menggunakan surah Al-Fatihah. Nak muhasabah diri, guna surah Al-Fatihah. Nak buat plan yang grand, nak ambil alih kerajaan, boleh kita muhasabah balik dengan menggunakan surah Al-Fatihah. Nak gembira, menggunakan surah Al-Fatihah. Andai kata kita rasa kita ni lalai, makin jauh dengan Islam, boleh lihat kembali tafsiran surah Al-Fatihah. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Maaf kerana terlebih masa sedikit. Jadi wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.